Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe atau tombol loceng bagi yang belum jumpa dah. Baik, pada entry kali ni ringkasan dan juga perincian ringkas dan terperinci 12 manfaat dan juga bantuan yang sama ada baru dan ditambah baik pada belanjawan 2025. Jadi perkara ni korang semua harus tahu secara lebih detail. Jom ikuti video ni. Baik, ada bantuan baru dan ada bantuan sedia ada yang ditambah baik dan ditambah nilai. Okey, kita mulakan. Di antara bantuan-bantuan yang mendapat peningkatan jumlah bantuan adalah seperti berikut Nombor 1 STR dan SARA mendapat jumlah peningkatan tertinggi, iaitu sebanyak 13 bilion ringgit berbanding 10 bilion ringgit pada tahun 2024. Nampak tak? Penambahan amount tu ketara 13 dengan 10 3 bilion tambahan. Baik, yang nombor 2, dengan jumlah maksimum bantuan isi rumah sebanyak 4,600 berbanding pada tahun ini 3,700 saja itu mencakupi SARA sekali ada peningkatan yang ketara lah kalau nak bandingkan tahun 2024 ni dengan tahun 2025 yang akan datang banyaknya peningkatan tu. Jadi pengagihan itu nanti kita kena tunggu perincian daripada Kementerian Kewangan kita akan tahu untuk setiap fasa tu berapa dan berapa. Okey. Dan nombor 3 golongan bujang juga menerima peningkatan dengan jumlah bantuan STR sebanyak 600 berbanding 500 pada tahun 2024. Okey, jumlah tersebut termasuk bantuan SARA. Ini aku kena jelaskan Kita kena faham jumlah RM600 itu bukanlah amount hakiki STR secara dasarnya, tapi bila dicampurkan, digabungkan dengan SARA, yes, untuk tahun 2025 RM600 untuk golongan bujang. Perkara ni jelas. Kita boleh refer balik pada tahun ini, dikatakan 500 tapi sebenarnya 350 saja, dan lagi 150 sekiranya lulus SARA akan dapat tambahan RM150 lagi dalam bentuk lain SARA kan. Okey. Yang keempat selain daripada itu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ditambah kepada 2.9 bilion ringgit berbanding 2.4 bilion pada tahun 2024. Ini bermaksud bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan ada tambahan benda ni kita kena faham Okay, kadar bantuan kebajikan bulanan kepada rakyat miskin akan ditingkatkan adalah seperti kadar untuk bantuan warga emas BWE dinaikkan kepada RM600 berbanding sekarang ini RM500 untuk bantuan warga emas BWE. Okey, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin juga turut dinaikkan, iaitu daripada RM200 kepada RM250 seorang bagi anak berusia 6 tahun dan ke bawah, serta daripada RM150 kepada RM200 seorang bagi anak lingkungan usia 7 hingga 18 dan ianya tertakluk kepada kadar maksimum RM1,000 sekeluarga per keluarga. Okey, bantuan untuk wilayah persekutuan kadar bantuan AM juga dinaikkan kepada RM150 untuk tahun hadapan berbanding dengan RM100 dengan kadar maksimum sekeluarga sebanyak RM500 sebulan. Ini untuk bantuan wilayah persekutuan bagi dalam kategori JKM Okey. Selain daripada bantuan tunai, terdapat berita baik bagi pekerja swasta. Ini antara berita baik untuk pekerja swasta di mana kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan yang akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Jadi bermula 1 Februari 2025 tahun depan semua syarikat yang dikehendaki mematuhilah arahan ni. Kita nak tengok benda ni dijalankan. Jadi kalau ada syarikat-syarikat yang lihat nak menaikkan gaji asas daripada 1,5 kepada 1,700 ni, maka pihak kerajaan haruslah mengambil langkah-langkah penguatkuasaan supaya benda ni dilaksanakan. Jangan hanya dikabarkan saja tapi tak ada penguatkuasaan dalam pelaksanaannya. Okey, nombor 11 ini antara bantuan yang dinanti-nantikan iaitu bantuan awal persekolahan BAP.
Benda ni aku pernah sebut dah ya, dan ia disebut dalam Melayawan. Mantap. Bantuan awal persekolahan disediakan kepada semua 5.2 juta murid tahun 1 sehingga tingkatan 5 ya, tanpa mengira pendapatan ibu bapa, dengan jumlah bantuan sebanyak 800 juta ringgit. Ya, maksudnya dengan jumlah pelajar 5.2 juta, kerajaan memperuntukkan 800 juta untuk pemberian bantuan ni ya. Okey, yang mana bantuannya dianggarkan 150 lah untuk setiap murid ya. Itu kena jelas nanti sama ada 100 atau 150. Setahu aku 150 ringgit. Okey, jadi BAP ni akan diberi sebaik saja sesi persekolahan 2025 dibuka. Okey, dan ia disalurkan melalui pihak sekolah. Baik. Okey, last but not least yang nombor 12. Okey, kerajaan mengumumkan bantuan khas RM500 kepada semua pejabat awam grade 56 ke bawah, termasuk latihan kontrak, termasuk veteran berpencen, dan akan menerima sebanyak RM250 ya. Veteran berpencen dan juga veteran tidak berpencen dan pesara akan menerima RM250, manakala pejabat awam yang masih lagi bertugas akan menerima RM500 ya. Itu dinamakan bantuan khas ataupun bahasa mudahnya bonus. Baik, itu 12 perkara yang aku sebut tadi tu ya, ialah antara yang kita boleh sifatkan sebagai bantuan berbentuk bantuan keuangan ya, direct kepada rakyat. Dan ada banyak lagi ya inisiatif yang disalurkan yang bukan dalam bentuk kewangan ya. Okey, yang itu aku share dengan korang ya, kupas apabila sampai masanya benda-benda tersebut dilaksanakan. Okey, jadi harap semua jelas ya dengan apa yang disampaikan dan dapat kita jadikan panduan ya untuk tahun depan ya. Walaupun tahun depan jauh lagi, ada 2 bulan lagi nak menghadapnya, tapi kita dah maklum lebih awal lebih baik, dan insyaAllah bila sampai masanya setiap bantuan-bantuan yang disalurkan ya, aku akan sampaikan, kongsikan kepada korang semua secepat yang boleh lah ya. Baik, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, bye bye.